Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ini kita akan teruskan dengan bab 2. Okay. Bab 2 tajuknya adalah trend semasa dalam perniagaan. Okay. Kita nak masuk bab 2 tingkatan 4. Okay. So dalam bab 2 ni, ini adalah peta konsep apa yang kita akan belajar ataupun apa yang awak dah belajar. So kita nak go through balik hari ni. Okay. Trend semasa dalam perniagaan. So kita nak tengok peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan juga serantau. Okay. So kerajaan dekat sini ada 3. Okay. Kita ada 3, bukan 3 jenis kerajaan. Peringkat kerajaan. Yang pertama kita ada peringkat kerajaan pusat. Okay, peringkat kerajaan pusat ni yang pertama. Okay, yang kedua kita ada kerajaan negeri. Okay, yang ketiga kita ada kerajaan tempatan. So, apa peranan setiap peringkat kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan, negara dan juga serantau? Okay, ada 4 isu yang biasanya timbul iaitu dari segi pertumbuhan ekonomi, guna tenaga penuh yang ni berkait rapat dengan pengangguran, inflasi dan juga deflasi. Okay, so kerajaan pusat ni kalau kita tengok dalam pentadbiran Malaysia, yang ni yang ditadbir oleh diketuai oleh Perdana Menteri lah. So itu adalah kerajaan pusat. Okay, mentadbir satu Malaysia. Segala keputusan semua akan dibuat oleh kerajaan pusat. So kerajaan ni, negeri ni dia depends pada negeri. Okay, kalau macam contoh kita duduk dekat negeri Johor. So ni kerajaan negeri Johor. So dalam kerajaan tempatan, negeri Johor dia ada daerah-daerah. So kita sekarang ni daerah Johor Bahru. So dalam Johor Bahru kerajaan tempatan ada 2. Okay, dalam Johor Bahru kerajaan tempatan ada 2 iaitu MBJB dan juga MBIP. Okay, ini ada 2 kerajaan tempatan. Okay, so yang ni awak boleh nampak secara umum lah. Okay, boleh dengar kan suara cikgu kan? Boleh. Okay, so yang kedua kita nak tengok trend persekitaran perniagaan. Okay, trend ni ada 3. Okay, trend ni ada 3 yang semalam Liwen tanya cikgu berkaitan dengan trend. So hari ni cikgu akan terangkan berkaitan dengan trend. Okay, trend ada 3. Yang pertama trend meningkat. Okay, trend meningkat. Soalan trend ni pun macam popular juga kan. Banyak juga selalu keluar kalau kita buat soalan kan. Okay, yang kedua adalah trend menurun. Dan yang ketiga adalah trend mendata. So ada 3 trend dalam perniagaan. Kalau ditanya, awak jawab 3 je lah. Meningkat, menurun, mendata. Okay. Yang ketiga, kita nak tengok faktor-faktor perubahan persekitaran perniagaan. Ada 2 sahaja faktor perubahan persekitaran iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okay. So faktor dalaman adalah faktor yang boleh dikawal oleh organisasi. Okay. Faktor yang boleh dikawal oleh organisasi. Contoh dia macam pengurusan, keuangan, okay, yang berkaitan yang boleh dikawal dalam organisasi perniagaan itu sendiri. Manakala faktor luaran adalah sesuatu yang tidak boleh dikawal oleh organisasi. Okay, contohnya macam perubahan dalam politik, okay, COVID-19, okay, sosio budaya. Okay, itu adalah faktor-faktor luaran. Okay, yang ketiga kita nak tengok kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. So dia ada 3 kesan kat sini. Yang pertama dari segi pasaran. Okay, kesan dari segi pasaran. Yang kedua kesan dari segi trend. Okay, trend ni ada tadi yang awak dah belajar tu kan. Okay, yang ketiga dari segi undang-undang. Ni adalah 3 kesan lah. Okay, 3 kesan. So nanti hari ni kita nak tengok secara detailnya. Nak refresh balik awak punya memory. Tahun lepas awak dah belajar dah ni. Okay, so kita tengok dulu. Tadi cikgu dah bagi peranan kerajaan. So kerajaan terbahagi kepada 3. Kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Okay, so dalam peringkat kerajaan pusat, awak perlu tahu dulu peranan Bank Negara Malaysia. Okay, kalau soalan keluar, biasanya pelajar dia kurang dapat jawab, dia tak tahu dekat mana nak cari isi. So
Bank Negara Malaysia adalah bank pusat. Okay, bank pusat yang berperanan untuk memantau dan mengawal keadaan ekonomi. Okay, selain daripada itu, Bank Negara Malaysia berperanan untuk meningkatkan kestabilan keuangan bagi pertumbuhan ekonomi dan juga mengawal selia infrastruktur sistem pembayaran negara yang meningkatkan aspek keselamatan. Okay. Bank Negara Malaysia dia kawal bank-bank yang ada dekat dalam Malaysia. Contohnya macam Maybank, Bank Islam, Bank Rakyat. Semua bank-bank yang ada dekat Malaysia dikawal oleh Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ni kita panggil juga sebagai bank pusat. Okay. Bank Negara Malaysia ni dia berperanan untuk mengawal keadaan ekonomi. Okay, dia juga menjadi tempat untuk negara Malaysia membuat pembayaran dan juga segala berkaitan dengan pembayaran ataupun penerimaan akan diterima oleh Bank Negara Malaysia. Jadi Bank Negara Malaysia ni dia penting untuk kawal keadaan ekonomi Malaysia. Selain daripada tu dia juga tolong kawal bank-bank yang ada dekat Malaysia. Okey. Okey. So kita nak tengok peranan kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Okey. So peranan kerajaan pusat ada 3. Okey, yang pertama dari aspek perundangan. Okey, dari aspek perundangan, okey, kerajaan Malaysia yang berperanan untuk menggubal undang-undang. Okey. Ini contoh-contoh akta-akta yang ada dalam perniagaan lah, akta kontrak, akta jualan, akta sewa beli, akta perkongsian, akta syarikat. Okay, awak at least awak ingatlah 3 akta. Kalau dia tanya akta perkongsian 1961, akta syarikat 1965, akta kontrak 1950. Yang ni yang mudah lah. Ataupun kalau awak ingat akta pendaftaran perniagaan 1956, ataupun akta koperasi 1993, ataupun akta perkongsian liability terhad 2012 pun boleh awak nyatakan dalam jawapan sekiranya ditanya. Okey, kenapa akta ni digubal? Tujuan dia untuk mengawal perjalanan aktiviti perniagaan. Okey. Yang kedua, memastikan setiap perniagaan yang dijalankan mesti didaftarkan. Tak kira perniagaan tu perniagaan kecil ataupun perniagaan besar, mesti didaftarkan supaya kerajaan dapat mengawal perjalanan ataupun memastikan perniagaan tersebut mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay. Semua syarikat perlu didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, okay, termaktub di bawah Akta Syarikat 1965. Okay, yang kedua adalah perlindungan pengguna. Okay, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pengguna digubal supaya pengguna tidak ditindas oleh peniaga. Okay, yang kalau dalam perlindungan pengguna ni yang perlu awak ingat adalah matlamat undang-undang perlindungan pengguna. Okay, yang pertama dari aspek keselamatan pengguna dalam aspek makanan, ubat-ubatan dan serta sebarang amalan perkhidmatan yang tidak selamat. Okay, dan pertama dari aspek keselamatan pengguna, yang kedua dari aspek kesihatan pengguna. Okay, yang ini tujuan dia untuk melindungi pengguna daripada tindakan perniagaan yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Okay, yang ketiga adalah hak pengguna mendapat ganti rugi. Okay, yang keempat adalah melindungi hak pengguna mendapat alam sekitar yang bersih. Okay, so ada 4 matlamat perlindungan pengguna. Pertama dari segi aspek keselamatan, yang kedua kesihatan, yang ketiga adalah hak pengguna mendapat ganti rugi dan yang keempat adalah melindungi hak pengguna mendapat alam sekitar yang bersih. Okay, yang ketiga adalah pelepasan cukai. Okay, pelepasan cukai. Okay, yang ni awak perlu tahu ada 5 jenis pelepasan cukai. Okay, yang pertama adalah taraf perintis. Okay, taraf perintis ni diberikan kepada syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Okay, syarikat dikecualikan pembayaran cukai selama 5 tahun. Okay, mana-mana syarikat yang menyertai promosi oleh kerajaan. Let's say pada tahun ini kerajaan menggalakkan pembukaan syarikat dalam bidang pertanian. So pada tahun tersebut
syarikat yang berasaskan pertanian akan dikecualikan daripada pembayaran cukai selama 5 tahun. Ini insentif kerajaan lah untuk menggalakkan sektor tersebut berkembang. Okay, yang kedua, allowance cukai pelaburan. Okay, yang kedua adalah allowance cukai pelaburan. Okay, allowance cukai pelaburan ni adalah pelepasan cukai ekoran daripada pelaburan modal yang diberikan kepada perniagaan MNC dan berasaskan bahan mentah tempatan. Okay, ni maksud dia keuntungan yang bila perniagaan dapat untung, perniagaan akan membayar cukai. Okay, so keuntungan daripada syarikat yang berstatus MNC, keuntungan tersebut yang digunakan sebagai modal semula. Okay, so yang tu tak dia ada allowance cukai lah. Maksudnya tak perlu bayar cukai yang banyak lah dekat bahagian yang digunakan sebagai modal tadi. Okay, yang ketiga adalah potongan cukai. Okay, potongan cukai diberikan kepada pengeksport yang menjual barangan tempatan dengan kadar potongan bergantung pada jenis perbelanjaan yang terlibat. Okay, yang ni dia ada syarat-syarat lagi lah. Tetapi secara general, potongan cukai ni diberikan kepada syarikat pengeksport yang menjual barangan tempatan yang dikeluarkan di Malaysia. Okay, yang keempat adalah pengecualian cukai. Okay, yang ni kerajaan memberikan pengecualian cukai kepada syarikat berstatus MNC yang terlibat dalam industri teknologi tinggi. Okay. Perkara-perkara yang dikecualikan cukai adalah penyelidikan pasaran ekspor, pameran dan juga pengiklanan di luar negara. Okay. Yang ni yang dikecualikan daripada cukai. Okay. Yang kelima adalah allowance pelaburan semula. Yang ini diberikan kepada syarikat yang terlibat dalam perniagaan pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pembukaan tanah untuk pembelian aset modal. Okay. Pendapatan syarikat dilabur semula untuk pembelian aset. Okay. Ini sama juga macam tadi. Keuntungan syarikat tadi, okay, contoh syarikat pengeluar makanan dia dapat untung. So untung tersebut digunakan untuk membeli aset. Okay, aset ni macam bangunan, sekarang kita dah belajar sumber fizikal kan. So aset ni benda-benda yang boleh nampak lah yang digunakan sebagai modal perniagaan. So bahagian itu akan dikecualikan akan diberikan allowance cukai lah. Okay, so yang ni kan kita pernah jawab soalan agensi yang terlibat dalam pungutan cukai. Ada dua agensi iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. So cukai ini penting untuk menjana pendapatan negara. So daripada duit cukai yang kita dapat tu, negara boleh gunakan untuk perbelanjaan daripada semua-semua sektor lah daripada cukai yang dikutip. Okay. Yang pertama tadi dari aspek perundangan. So yang kedua peranan kerajaan pusat daripada aspek keuangan. So aspek keuangan ni merujuk kepada sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi. Okay. Banyak isu-isu yang dihadapi terutamanya dari segi sumber keuangan. So yang aspek keuangan ni perlu ditangani dengan baiklah oleh kerajaan supaya memastikan ekonomi dapat terus berkembang. Okay, ini antara agensi-agensi keuangan yang agensi-agensi kerajaan yang memberi bantuan keuangan kepada usahawan. Okay, yang pertama kita ada MARA, yang kedua kita ada PUNB, yang ketiga kita ada Tekun Nasional. Okay, yang ni MARA ni cikgu nak kalau Rajah 2.5 ni at least awak hafal sikit lah apa skim yang dia sediakan. Okay, yang biasa popular yang akan keluar MARA, dia akan tanya pasal MARA, CGC ni pun pernah tanya. Okay, so yang ni pun awak boleh ingatlah satu dua, baca go through dan ingat sikit-sikit dia punya fakta. Okay, ni dari segi dia punya skim yang ditawarkan. Okay, yang ketiga ni kerajaan pusat lagi, aspek perkembangan aktiviti perniagaan. So dalam aspek perkembangan aktiviti perniagaan, perniagaan tersebut setelah ditubuhkan, dibina, so kerajaan dia akan bantu macam mana nak kembangkan lagi aktiviti perniagaan supaya perniagaan boleh berkembang pesat. Okay, yang pertama dari segi aktiviti promosi. So dalam aktiviti promosi ni dia nak bantu
meningkatkan promosi syarikat tersebut lah. Okay, so dalam aktiviti promosi ni yang perlu awak tahu adalah peranan matret. Okay, kalau dalam perkataan matret ni, okay, kata kunci dia adalah antarabangsa. Okay, matret ni peranan dia antarabangsa. Okay, antarabangsa. Okay, so peranan matret yang pertama, yang ni cikgu nak awak hafal at least 5 lah. Okay, peranan matret mencari dan membangunkan kawasan perdagangan baharu. Okay, kalau awak susah sangat nak hafal yang panjang, so baca yang pendek je. Okay, menemukan pengeksport Malaysia dengan pengimport dari luar negara. Okay, mengekalkan perhubungan antara pengeksport dengan pengimport. Okay, mencetak dan mengedarkan bahan bacaan mengenai aktiviti perdagangan Malaysia. Okay, itu dah 5. Okay, kalau awak boleh hafal lagi baguslah. Okay. Okay, yang kedua adalah dari segi aktiviti latihan dan pembangunan. So dalam aktiviti latihan dan pembangunan, agensi kerajaan yang terlibat adalah MPC, Malaysia Productivity Corporation. So apa peranan dia? Dia menyediakan input dalam bidang produktiviti dan kuantiti, mempertingkatkan pembangunan sumber tenaga manusia dan menerajui pergerakan produktiviti dan kualiti. Okay. Antara kursus latihan yang biasanya disediakan seperti kursus kesawanan, kursus pengurusan, kawalan kualiti, keuangan dan juga perakaunan. Okay, macam contoh kalau awak tak ambil subjek perniagaan ni kan, lepas tu awak nak buka bisnes. Okay, awak nak buat rancangan perniagaan, macam mana nak mulakan perniagaan, macam mana nak urus pekerja, semua akan disediakan oleh MPC ni lah. So awak kena pergi latihan kat sana. So kat sini pelajar selalu tertinggal maksud latihan dan pembangunan. Okay, latihan ialah inisiatif yang dilaksanakan oleh organisasi untuk menggalakkan peningkatan produktiviti dalam kalangan pekerja. Pembangunan maksudnya insentif yang diambil oleh organisasi dalam jangka masa panjang untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dari semasa ke semasa. Okay. So latihan dan pembangunan merupakan satu bidang khusus yang dalam usaha membantu pihak pengurusan meningkatkan produktiviti pekerja bermula daripada peringkat atasan sehingga bawahan. Itu awak just bezakan je lah apa maksud latihan, apa maksud pembangunan. Okay. Okay, yang ketiga adalah aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D. Okay, ini ada beberapa agensi kerajaan yang terlibat dalam R&D. Okay, yang pertama MARDI. Yang ni pun dia selalu tanya dan dia minta awak bagi tahu bidang apa yang bersesuaian dengan agensi ni lah. So MARDI ni dia berkaitan dengan pertanian. Okay, kata kunci dia MARDI pertanian. Okay. Dia akan buat R&D berkaitan dengan pertanian dan teknologi yang berkaitan dengan pertanian untuk meningkatkan kualiti produk. So yang kedua adalah SIRIM. Yang kata kunci dia adalah piawaian. Okey. Kualiti. Ni kata-kata kunci dia. Okey, yang berkaitan dengan teknologi. Okey. Yang ni yang paling penting, kata kunci dia adalah piawaian. Okey, MPOB. Yang ni berkaitan dengan minyak sawit. Okay, minyak sawit. Ni palm oil ni. PO ni stand for palm oil. So ni berkaitan dengan minyak sawit. Yang keempat TNB Research. Okay, ni yang berkaitan dengan tenaga elektrik lah. Okay, so itu adalah kata-kata kunci dia untuk penyelidikan dan pembangunan. Okay, yang tu kita dah habis peranan kerajaan pusat. So kita nak tengok peranan kerajaan negeri. So peranan setiap negeri dia ada pendekatan yang berbeza lah. Okay, ada undang-undang yang berbeza. So kerajaan negeri ni dia dekat mana bidang kuasa dia? Okay, so bidang kuasa antara kuasa kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Okay, yang ni ada perlembagaan lah untuk menentukan yang mana bidang kuasa kerajaan pusat, yang mana bidang kuasa kerajaan negeri. Okay, so kerajaan negeri mempunyai kuasa tertentu bagi membolehkan pentadbiran negeri berjalan dengan lancar dan tersusun. Okay. Bidang kuasa kerajaan negeri atas bahan galian dan tanah. Okay. Membolehkan mereka mewujudkan kawasan industri,
mewujudkan kawasan industri untuk menggalakkan dan memajukan kegiatan ekonomi di suatu kawasan yang dipilih. Okey, so bidang kerajaan negeri dia akan tertumpu kepada bahan galian dan juga tanah. Okey, kalau macam contoh kalau negeri Johor dia kaya dengan apa? Okey, contoh ada sawit, kita ada nenas. Okey, so itu adalah bahan-bahan galian yang ada dekat negeri Johor. Dan tanah-tanah yang dalam kawasan negeri Johor ni tertakluk kepada bidang kuasa kerajaan negeri. Okey, sebelum Legoland dibuka, okey, kawasan ni merupakan kawasan hutan lah. So kerajaan bercadang untuk membangunkan kawasan bahagian Nusajaya ni. So dia akan bangunkan untuk mewujudkan kawasan industri dan seterusnya memajukan kegiatan ekonomi dekat kawasan yang dipilih. Okey. Okay, kewujudan kawasan industri membolehkan peningkatan hasil pendapatan kerajaan melalui bayaran lesen yang dikenakan. Okay. Kerajaan negeri juga akan bekerjasama dengan sektor swasta untuk menggalakkan aktiviti perniagaan. Okay, ini termasuklah menarik kemasukan pelabur tempatan untuk melabur modal dalam pelbagai bidang, okay, seperti dalam bidang ICT dan infrastruktur. Okay, dan seterusnya membantu kerajaan negeri untuk memacu kerancakan aktiviti perniagaan. Okay, contohnya kerajaan negeri Johor telah membentuk hub perdagangan ICT global dalam Iskandar Malaysia. Kawasan Nusajaya ni lah. Okay, so dia ada kerjasama dengan swasta. Okay, pembentukan syarikat berkepentingan kerajaan negeri ataupun kita panggil sebagai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN. Okay, tujuan dia untuk merancangkan aktiviti perniagaan. Okay, diwujudkan berdasarkan perusahaan kecil dan sederhana telah mewujudkan diwujudkan sebagai pembekal dan vendor lah dalam menyokong aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan PKEN. Okay, yang ni dia nak bantu usahawan-usahawan kecil dan sederhana. Okay. Selain itu, kerajaan negeri memberi bantuan kepada usahawan dengan menghasilkan produk yang mendapat sokongan daripada kerajaan negeri. Okay, dalam bidang pertanian, kerajaan negeri boleh menggalakkan sektor swasta dalam mengusahakan sesuatu pertanian yang diperlukan oleh rakyat. Okay, sebab tanah merupakan penguasaan kerajaan negeri, yang ini boleh memudahkan kerajaan negeri untuk menyediakan lokasi yang strategik dalam mengusahakan sesuatu projek pertanian. Okay, boleh kerjasama dengan pihak swasta lah untuk memajukan bahagian pertanian. Okay, yang ketiga adalah peranan PBT. Kalau macam dekat negeri Johor kita ada MBJB dan juga MBIP. So apa peranan dia? Peranan PBT ni lebih kepada pelaksana dasar. Ya, pelaksana dasar pada peringkat akar umbi, maksudnya kepada warga tempatan lah. Okay. Okay, ni peranan PBT. Dia lebih fokus kepada menangani isu tempatan, okay, memastikan kawasan pentadbiran dalam keadaan selamat, okay, merancang sesuatu pembangunan dalam keadaan sempurna sesuai dengan masyarakat tempatan. Okay, yang ni peranan-peranan lain menyediakan kemudahan infrastruktur. Okay, macam contoh kalau MBJB dia ada apa? Dia ada sediakan taman permainan, landscape. Okay, apa lagi? Kemudahan-kemudahan lah, bus stop. Okay, pewujudan pusat-pusat perniagaan macam contoh pasar tani, gerai. Okay, kalau apa tu? Kalau dekat Jalan Layang tu ada apa? Gerai Medan Selera kan? Medan Selera tu dibuat oleh kerajaan tempatan ni lah. Okay, yang ketiga pengawalan terhadap kesihatan awam dan keselamatan. Okay, ni contoh macam ada kes denggi. So ni terlibat dengan kerajaan tempatan. Okay, pelaksanaan tanggungjawab sosial. Okay, yang meliputi pembangunan kemudahan awam. Contoh dekat taman permainan ada toilet, ada tempat untuk beriadah. Okay, itu semua tanggungjawab sosial lah. Okay, selain daripada itu memastikan setiap pembinaan bangunan dalam keadaan selamat dan sempurna. Okay, selain daripada itu, PBT juga merangka dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan setempat. Maksudnya undang-undang kecil dekat kawasan tersebut dirangka oleh PBT. Menggubal undang-undang kecil yang berkaitan dengan perniagaan
seperti pengawalan premis perniagaan, pengawalan periklanan, mengatur sebarang jualan awam. So semua yang kecil tu tertakluk kepada PBT. Okey. Okay, tadi kita tengok apa masalah dalam ekonomi, ada 3 dari segi aspek pertumbuhan ekonomi, guna tenaga dan juga dari segi masalah ekonomi. So, kita tengok dulu peranan kerajaan dari aspek pertumbuhan ekonomi. Okay, yang ni kita nak tengok perkembangan ekonomi adalah melalui KDNK, keluaran dalam negara kasar. Okay, yang ni adalah relationship ataupun hubungan antara pendapatan isi rumah, kuasa beli pengguna dan seterusnya, keuntungan negara meningkat. Okey, masa ni cikgu bagi contoh pendapatan isi rumah. Okey, contoh pendapatan isi rumah sebelum COVID, pendapatan dia sebanyak RM5,000 sebulan. So, kuasa beli yang ada untuk pengguna beli adalah sebanyak RM5,000. Okey. Okay, sebanyak RM5,000 ni, let's say pengguna tersebut berbelanja. So, syarikat dia akan terimalah perbelanjaan sebanyak RM5,000. Okay, so daripada perbelanjaan RM5,000 ni tadi, dia akan dapat keuntungan. So, keuntungan tersebut dia akan bayar cukai. Okay, so bila dia bayar cukai, negara akan dapat pendapatan yang banyak, pendapatan negara akan meningkat. Okay, tetapi selepas COVID, let's say ada satu isi rumah yang telah dibuang kerja. Okay, so pendapatan let's say tinggal RM3,000. So RM3,000 kuasa beli akan jatuh sebanyak RM2,000 lah. Dia akan jadi RM3,000 juga. Kuasa beli pengguna dah jadi RM3,000. Asalnya dia ada RM5,000. So daripada RM3,000 ni, pengguna akan berbelanja. So sama juga perniagaan dia akan dapat RM3,000. So kalau RM3,000, keuntungan dia akan bayar kepada kerajaan akan semakin rugi. Okay, semalam Cahaya tanya cikgu kan apa hubungan dia kan. Okay, so kalau perniagaan rugi, okay, perniagaan tak boleh bayar cukai. So apabila perniagaan tak boleh bayar cukai, pendapatan negara akan menurun. Okay, so that's why antara langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan adalah memberi bantuan-bantuan kewangan supaya isi rumah ataupun kitalah keluarga-keluarga dalam kalangan rakyat ni dapat berbelanja. So bila kita berbelanja, kita ada pendapatan untuk belanja, kuasa beli pengguna akan meningkat dan seterusnya akan meningkatkan keuntungan perniagaan. So daripada keuntungan perniagaan akan disalurkan balik kepada kerajaan. That's why kita semua memainkan peranan dalam merancangkan balik ekonomi Malaysia. Okay. So ini adalah inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan. Pertama kita ada program transformasi kerajaan, yang ni just awak baca je. Okay, yang kedua kita ada program transformasi ekonomi. Okay, ini peringkat tempatan. Okay, penduduk setempat membantu bila penduduk setempat bantu untuk berbelanja, okay, dia dapat memajukan pertumbuhan ekonomi setempat. Okay, dari segi peringkat negara, kerajaan dia ada 2 dasar. Kalau dia tanya dasar, yang pertama kita ada dasar fiskal, yang kedua kita ada dasar keuangan. So dasar fiskal ni dasar fiskal ni berkaitan dengan ada 2 sahaja. Yang pertama adalah cukai. Okay. Yang kedua adalah perbelanjaan kerajaan. Okay. Kerajaan akan tengok nak turunkan cukai ke, nak naikkan cukai ke. Ini adalah dasar fiskal. Okay, dasar keuangan berkaitan dengan kadar bunga, kadar faedah, kadar bunga lah. Okay, kadar faedah oleh BNM, oleh Bank Negara Malaysia, dan juga berkaitan dengan aktiviti pelaburan. Okay, yang ni kalau dasar kewangan ni berkaitan dengan kadar faedah, kalau dasar fiskal berkaitan dengan cukai dan juga perbelanjaan kerajaan.
Okey. Okay, dari segi aspek guna tenaga, yang ini kita berkaitan dengan pengangguran lah. Ini pengangguran. Okay, aspek guna tenaga ni berkaitan dengan pengangguran. Okay, so bila negara mencapai guna tenaga penuh, okay, guna tenaga penuh ataupun kadar pengangguran di bawah 4%, okay, kita panggil sebagai pengangguran geseran. Okay, kalau negara mencapai guna tenaga penuh ni maksudnya semua rakyat Malaysia yang sepatutnya bekerja. Okay. Kita panggil sebagai pengangguran geseran. Okay, biasanya dia tak akan capai penuh lah. Kalau dikurang daripada 4%, dia akan kita panggil dia sebagai pengangguran geseran. Okay. Okay. Sekiranya guna tenaga gagal mencapai guna tenaga penuh, maksudnya orang yang sepatutnya bekerja ramai yang tidak bekerja. Okay, ini akan mewujudkan pengangguran. So ada 4 jenis pengangguran dekat Malaysia ni. Okay, yang pertama adalah pengangguran bermusim. Okay, pengangguran bermusim dia berlaku apabila pekerja bekerja dalam jangka masa yang pendek setiap tahun. Okay, yang ni cikgu lebih kalau senang nak ingat, yang ni berkaitan dengan kontrak. Okay, pekerja kontrak. Okay, contoh bekerja selama 3 bulan. So lepas 3 bulan pekerja tersebut dia dah tak ada kerja. So selepas tempoh 3 bulan pengangguran tersebut kita panggil sebagai pengangguran bermusim. Okay. Okay, yang kedua adalah pengangguran kitaran. Okay, yang ni dia punya highlight dia adalah ekonomi meleset. Okay. Pengangguran yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang meleset disebabkan majikan tidak mampu untuk membayar gaji pekerja. Okay? Sebab itu majikan kena kena kurangkan bilangan pekerja. So pekerja yang diberhentikan kerja disebabkan oleh ekonomi meleset kita panggil sebagai pengangguran kitaran. Okay? Yang ketiga adalah pengangguran teknologi. So teknologi ni dia berkaitan dengan sektor perkilangan lah ataupun teknologi yang menggantikan sumber manusia. Okay, contoh dia macam dalam sebuah kilang pada waktu asalnya kita pakai 5 orang pekerja. Okay, tetapi selepas majikan dibawa masuk mesin yang membantu kerja-kerja di kilang, 4 orang pekerja diberhentikan, hanya seorang pekerja dikekalkan untuk kontrol mesin tersebut. So 4 orang yang berhenti ni tadi kita panggil sebagai pengangguran teknologi. Okay, yang keempat adalah pengangguran struktur. Okay, yang ni berlaku ekoran perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Okay, ini contoh dia lah. Apabila ada 2 syarikat yang bergabung. Okay, 2 syarikat yang bergabung. Kalau yang asal bahagian kewangan, contoh syarikat A, bahagian kewangan dia perlukan 10 orang. Okay, syarikat B dia ada 15 orang. So apabila dia bergabung, adakah dia memerlukan 25 orang untuk kerja dekat bahagian kewangan? Okay, mungkin dia hanya perlukan let's say 10 orang. So lagi 15 orang yang dibuang itu, yang menganggur tersebut kita panggil sebagai pengangguran struktur. Okay, kalau cikgu suka kaitkan isu semasa dengan ni sebab cikgu takut soalan keluar. Okay, kalau macam sekarang isu COVID-19. So awak rasa kalau orang yang diberhentikan kerja mengalami pengangguran jenis apa? Ada idea? Pengangguran bermusim ke cikgu? Bermusim, yang tu kalau kontrak. Kalau dia ada kontrak, dia memang kerja jangka masa pendek je setiap tahun. So yang ni apa? Bila COVID, Kitaran. Pengangguran kitaran. Okay, sebab keadaan ekonomi meleset, so dia dibuang kerja disebabkan majikan tak mampu untuk bayar gaji pekerja. So apa cara untuk menangani pengangguran tersebut? Okay, so dalam pengangguran bermusim, okay, kerajaan dia beri
insentif kepada pihak perniagaan, okey, supaya pengurusan sesebuah perniagaan membenarkan pekerja terus bekerja. Okey, contoh insentif yang dibuat adalah pengecualian cukai atas pembayaran gaji yang diambil terus bekerja dalam satu tempoh masa tertentu. Okey, dibagi pengecualian cukai untuk pembayaran gaji pekerja. Okey, dari segi pengangguran teknologi, okey, cara nak mengatasi dia, penggunaan mesin-mesin moden hanya digunakan untuk proses tertentu sahaja. Macam contoh tadi, mungkin nak proses benda tersebut, contohnya roti ke, menggunakan mesin, tapi nak bungkus semua kita pakai manual labor lagi. Okey, pengangguran kitaran, kerajaan akan menjalankan dasar fiskal dan juga dasar kewangan bagi mengekang kemelesetan ekonomi. Pengangguran struktur, ini kerajaan boleh membuat perancangan ekonomi yang sesuai dengan trend perubahan ekonomi dalam perubahan ekonomi dan perniagaan. Yang kedua, peranan kerajaan dari aspek ekonomi. So dalam aspek ekonomi kita ada dua. Yang pertama kita ada inflasi, yang kedua kita ada deflasi. Cikgu suka ingatkan, kalau awak ingat salah satu, yang lagi satu tu terbalik. So inflasi ni adalah satu fenomena kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Kalau dia tanya apakah maksud inflasi, so awak kena beri penuh. Satu fenomena ataupun kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan, baru awak akan dapat markah yang penuh lah. Kalau tidak, tak kira dia punya maksud dekat situ. Kenapa inflasi berlaku? Pertama, ada peningkatan permintaan barang dan perkhidmatan berbanding dengan jumlah barang yang ada dalam pasaran. Permintaan terhadap barang tersebut meningkat compare dengan barang yang ada dekat pasaran. Macam contoh, masa awal-awal COVID dulu, face mask sangat diperlukan. Pada permulaan tu, barang tak ada dekat pasaran sebab orang tak produce lagi sebab tak tahu pun nak berlaku pandemik. So pada masa tersebut permintaan terhadap face mask tu sangat tinggi. So kalau awak tengok tiba-tiba kenaikan harga barang tu berterusan. Berterusan. So jika kerajaan tak mengambil apa-apa langkah inisiatif, sehingga sekarang barang tersebut akan masih lagi naik harga dengan mendadak lah. Selain daripada permintaan melebihi penawaran, inflasi berlaku disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan, yang dikenali sebagai inflasi tolakan kos. Barang yang sama, nak hasilkan barang tersebut kita panggil sebagai kos pengeluaran. So kos pengeluaran dia semakin meningkat. Sebab itu awak tengok contoh bila kerajaan declare harga minyak naik, harga minyak kenderaan naik, petrol ataupun diesel naik. So automatik peniaga-peniaga akan naikkan harga barang. Disebabkan oleh kos pengangkutan untuk mengangkut barang tadi mungkin daripada pengeluar, daripada pemborong, daripada peruncit. So dia ada berapa kenaikan. So peruncit yang akhir tu dia akan naikkan harga barang disebabkan kos untuk bawa barang tu datang daripada pengeluar telah naik. Kita panggil sebagai inflasi tolakan kos. Jadi bagi mengatasi masalah inflasi, kerajaan memainkan peranan dalam mengawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Selain daripada itu, memastikan kebajikan pengguna sentiasa dilindungi dan dipelihara. Yang ni pentinglah supaya rakyat tidak terbeban. Macam contoh awak tengok kalau dekat pasar-pasar biasanya Kementerian Dalam Negeri tu dia akan tengok berapa harga barang, adakah mengikut harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan, harga shilling yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Harga shilling tu adalah harga maksimum yang boleh diletakkan terhadap barang-barang yang dikawal oleh kerajaan. Macam contoh barang keperluan lah, ayam, beras, so tu semua adalah barang kawalan. Selain daripada itu, kerajaan menangani masalah kenaikan kos sara hidup yang semakin meningkat. Apabila kos sara hidup meningkat, menyebabkan pendapatan boleh guna menurun. Maksudnya rakyat dia nak gunakan duit tersebut untuk berbelanja akan semakin menurun.
Okey, kenaikan harga barang dan perkhidmatan disebabkan oleh jumlah barang yang tidak mencukupi. So apa yang kerajaan boleh buat adalah dasar galakan pelaburan, merupakan untuk meningkatkan kadar pengeluaran sesuai dengan jumlah permintaan. Yang ni seterusnya boleh mengekanglah kenaikan harga secara berterusan. Jika inflasi berlaku disebabkan oleh tolakan kos, maksudnya kos semakin meningkat, kos pengeluaran semakin meningkat. So apa yang kerajaan buat? Memberi subsidi kepada pengeluar supaya tidak berlaku peningkatan kos pengeluaran dan mengelakkan berlaku peningkatan harga barang. Ni langkah-langkah lain yang boleh dibuat oleh kerajaan. Yang pertama, meningkatkan faedah. Yang ni awak tengok kalau awak nak ingat poinnya ni, tadi inflasi adalah kenaikan barang kan. So kenaikan barang, sini pun naik. Kenaikan barang, so awak tingkatkan faedah. Meningkatkan faedah. So apabila kerajaan meningkatkan faedah, faedah tu maksudnya meningkatkan faedah di bank. So apabila kerajaan meningkatkan kadar faedah di bank, pengguna dia akan simpan duit dekat bank sebab dia nak dapat faedah yang tinggi kan. So apabila pengguna simpan duit dekat bank, dia tak ada duit untuk berbelanja. So bila dia tak ada duit untuk berbelanja, dia akan mengurangkan permintaan barang tersebut di pasaran. So bila permintaan kurang, harga dia akan berkurang lah, tidak terus naik. Yang kedua adalah dasar-dasar kerajaan. Ini dasar kerajaan lah melalui apa-apa dasar baru yang dilaksanakan bagi membantu penduduk mengekalkan kesejahteraan dengan memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan. Selain daripada itu, menggalakkan aktiviti ekspor keluar negara. Yang ni pendapatan kerajaan akan meningkat ekoran daripada kutipan cukai melalui duty ekspor. Yang kedua adalah deflasi. Deflasi ni adalah terbalik dengan inflasi. Satu keadaan kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya deflasi adalah yang pertama adalah penduduk tidak mampu membeli barang di pasaran. Penduduk dia tak ada duit untuk beli barang. Kalau awak tengok sekarang pun ada certain barang yang telah jatuh harga. Disebabkan penduduk dia tak mampu nak beli barang tersebut dekat pasaran. Semakin lama harga dia semakin jatuh. Yang kedua, penduduk meramalkan harga barang akan terus jatuh. Kesannya pembeli ataupun penduduk dia akan menangguhkan pembelian. Contoh, let's say lah, kata tahun ni harga rumah ataupun harga kereta akan jatuh. So kenapa awak nak kena beli sekarang? So penduduk dia akan, bila dia dah ramalkan macam tu, dia akan tunggu sampai certain point. Sampai let's say dia kata mungkin akan jatuh lagi tempoh 5 bulan. Dia akan tunggu lagi 5 bulan untuk menangguhkan pembelian tersebut. So harga akan makin jatuh. Tetapi mungkin awak kata deflasi ni baguslah, barang jadi harga murah kan, awak boleh beli banyak. Tetapi ini adalah kesan deflasi. Bila kesan deflasi ni, yang pertama dia akan membantutkan aktiviti perniagaan. So apabila perniagaan dia tak dapat keuntungan, semakin lama perniagaan tersebut dia akan kurang untung. So dia akan berhentikan pekerja. Dia tak mampu nak bayar gaji pekerja. So pekerja ataupun penduduk akan kehilangan pekerjaan. So apabila penduduk kehilangan pekerjaan, kita balik semula pada carta yang mula-mula tadi. So apabila penduduk kehilangan pekerjaan, dia boleh beli tak? Dia tak boleh beli. So bila dia tak boleh beli, kuasa beli penduduk akan menurun. So dia akan pusing baliklah sebenarnya. Kalau perniagaan tak maju, dia akan berhentikan pekerja. So bila pekerja berhenti, kuasa beli penduduk akan menurun. So bila kuasa beli penduduk akan menurun, dia tak akan mampu untuk membeli barang.
Bila dia tak mampu nak beli barang, perniagaan akan mendapat kerugian. Bila perniagaan mendapat kerugian, dia tak dapat bayar cukai oleh kepada kerajaan. So dia akan rotate kitaran ekonomi yang samalah. Okey. Okey, bagi mengatasi masalah deflasi, ini adalah peranan kerajaan. Pertama, menurunkan kadar cukai. Okey. So kerajaan kalau asalnya dia contoh cukai let's say 10%. So dia akan kurangkan kadar cukai. So duit yang sepatutnya dia bayar cukai, penduduk boleh guna untuk berbelanja. Okey. Kesannya pengguna boleh berbelanja bagi merangsangkan aktiviti perniagaan. So dia akan naikkan baliklah cycle tu bila pengguna berbelanja, perniagaan akan dapat keuntungan boleh bayar cukai. Okey, yang kedua memberi khidmat nasihat dan perundangan. Yang ini kerajaan mendidik para peniaga agar menggunakan setiap sumber secara optimum. Okey, dan untuk meningkatkan jumlah ekspor ke negara serantau. Okey, yang ketiga adalah dasar keuangan. So dasar keuangan tadi cikgu cakap adalah berkaitan dengan kadar faedah. So tadi inflasi dia akan tingkatkan kadar faedah. So deflasi ni adalah penurunan harga barang kan. So dia akan menurunkan kadar faedah. So bila kerajaan melaksanakan dasar keuangan, menurunkan kadar faedah, simpanan dekat bank, kalau kita simpan banyak duit pun faedah kita dapat sikit. So apa yang pengguna buat? Pengguna akan keluarkan duit daripada bank untuk berbelanja. Okay. Okay, menurunkan cukai ekspor, okay, untuk menggalakkan pelaburan. Okay, ini antara dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan lah. Okay, selain itu dasar fiskal. Tadi apa dasar fiskal? Perbelanjaan kerajaan dan juga cukai. Okay. Ini contoh belanjawan negara. Contoh belanjawan negara. Okay, trend persekitaran perniagaan. Tajuk trend ni senang. Yang ni popular. Awak kena ingat yang ni. Ini trend. Okey. Trend persekitaran perniagaan. Apa maksud trend? Trend adalah satu arah aliran perkembangan aktiviti sesuatu perniagaan. Okey. So trend ni dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor dalaman. Okey, yang kedua adalah faktor luaran. Okey, faktor dalaman, faktor yang boleh dikawal. Okey, boleh dikawal oleh organisasi. Biasanya contohnya macam gaya pengurusan, sumber manusia, pemasaran, pengeluaran, kewangan yang berkaitan dengan fungsian-fungsian dalam organisasi. Manakala faktor luaran kita kenali juga sebagai persekitaran umum, okay? Seperti faktor ekonomi, politik, perundangan. Okay? Faktor luaran tidak boleh dikawal oleh organisasi. Okay? Contohnya macam perubahan politik. Kat Malaysia pun berlaku banyak perubahan politik. So yang ni tak boleh dikawal oleh organisasi. Okey, ada 3 trend dalam perniagaan. Yang pertama adalah trend meningkat, menurun dan juga mendata. Okey, trend meningkat menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin meningkat. Okey, so kalau dalam soalan ditanya, huraikan trend meningkat. Okey, yang ni fakta dia trend meningkat, bukan trend meningkat. Huraikan trend dalam perniagaan. So awak cakap trend meningkat, awak dapat 1 markah. Okey, ni adalah huraian yang pertama. Aktiviti dan operasi perniagaan semakin meningkat. Okey, awak akan dapat 1 lagi markah. Okey, contohnya. Okey, contoh kalau meningkat, yang ni adalah yang bagus, yang positif. So awak beri contoh yang positif. Awak boleh beri faktor dalaman, awak boleh beri faktor luaran. Okay, contohnya pekerja bermotivasi, keuangan yang stabil, apa-apa perkara positif dari segi dalaman ataupun luaran awak boleh beri markah. Awak akan dapat 3 markah untuk trend meningkat. So kalau kat situ dia minta 9 markah, dia suruh huraikan berkaitan dengan trend. Trend meningkat tadi awak terangkan 3 markah. Trend menurun 3 markah, trend mendata pun 3 markah. So trend meningkat ni benda yang positif. So dalam jawapan pun awak beritahu benda-benda yang positif. Okay, ni contoh aspek luaran, faktor luaran yang negatif. Contoh dia apa? Ekonomi dalam keadaan yang baik, berkembang pesat. Okay, politik yang stabil. Okay, yang kedua kita ada trend menurun. Okay, trend menurun menunjukkan aktiviti dan operasi perniagaan semakin menurun. Okay, so ni dia punya fakta. Okay, ni dia punya huraian. So menurun ni yang negatif kan? Okay, yang turun ke bawah negatif, tak bagus. So dia punya faktor dalaman, faktor luaran pun awak beri yang negatif.
pekerja yang kurang produktif, okey, gaya pengurusan yang tidak bersesuaian, teknologi maklumat tidak canggih, okey, tiada penyelidikan dan pembangunan, okey, ekonomi lembab ataupun perlahan, okey, awak boleh beri apa? Bencana alam. Okey, ni semua adalah yang negatif. Okey, yang ketiga adalah trend mendata. Okey, trend mendata menggambarkan keadaan konsisten dalam perniagaan. So konsisten tu dia punya kata kunci. Okey, yang ni disebabkan oleh tiada perubahan yang ketara terhadap faktor dalaman dan faktor luaran. So dia dalam keadaan yang malar lah. Okey, satu lagi kata kunci dia adalah malar. Okey, pasaran menjadi tepu. Okey, ni antara yang awak boleh gunakan. Okey, kalau trend dia malar, so apa peniaga boleh buat? Peniaga boleh, ni antara yang peniaga boleh buat adalah membuat penambahbaikan pada barang dan perkhidmatan sedia ada, mengeluarkan produk baru ataupun mencari pasaran baru. Yang ni pun pernah keluar soalan kan, kita pernah buat ni kan. Okay, so bila pasaran menjadi tepu, so apa yang peniaga boleh buat? Pertama, tambah baik barang dan perkhidmatan sedia ada, keluarkan produk baru ataupun cari pasaran baru. Okay. Okay, yang kedua adalah pasaran. Pasaran ni adalah satu keadaan berlakunya urus niaga antara penjual dengan pembeli pada satu tingkat harga dan pada masa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Okay, pada masa ini pasaran juga boleh wujud dalam talian seperti e-dagang. Okay. E-dagang ni maksudnya jual beli secara atas talian. Okey, awak tengok yang ni. Yang ni. Yang ni cikgu nak awak hafal. Okay, ini selalu banyaklah soalan kita pernah jawab. Faedah memasarkan perniagaan di internet. Okey, yang pertama masa perniagaan fleksibel boleh jalankan 24 jam, 7 hari seminggu. Okey, komunikasi pantas, prospek perniagaan yang lebih luas lah. Okay, so pasaran ada 3. Yang pertama adalah pasaran untuk semua. Yang ni produk yang dikeluarkan ditawarkan kepada semua pengguna. Semua pengguna pakai seperti sabun pencuci, sos tomato. Okay, pasaran produk ini berkaitan dengan semua jenis produk. Makanan, pelancongan, perumahan. Yang ketiga adalah pasaran keuangan. Yang ini berkaitan dengan jual beli saham dan security, pertukaran wang asing, pinjaman dan juga pelaburan. Okey, trend guna tenaga, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Okay, dekat buku kecil ni pun ada faedah internet tu. Okey, kita tengok trend guna tenaga. Okey, maksud guna tenaga adalah pekerja yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam sesuatu pekerjaan. Okey. Kalau guna tenaga ini tidak digunakan, ini akan mewujudkan pengangguran. So dalam bidang-bidang profesional, okay, yang ni kebanyakannya adalah untuk negara majulah, terkenal dalam bidang industri dan perkhidmatan. Okay, jadi kalau dekat negara-negara maju biasanya ramai pekerja yang berkemahiran tinggi. Okay. Ramai pekerja yang berkemahiran tinggi. Contohnya macam doktor, jurutera. Okey, yang kedua adalah aktiviti pembinaan. Okey, yang ni mengutamakan penggunaan modal dalam menjalankan aktiviti pekerjaan seperti menggunakan mesin, komputer, perkakas, robot dan teknologi. Oleh itu, trend penggunaan tenaga pekerja negara maju semakin berkurangan. Okey, kesannya kadar upah yang dibayar adalah lebih tinggi. Okey, contohlah kalau negara maju tu dia ramai pekerja berkemahiran tinggi. So untuk melakukan aktiviti pembinaan, rakyat dia sendiri dia akan minta kadar upah yang tinggi. So that's why lah diorang akan ambil tenaga buruh daripada luar yang dibayar dengan kadar upah yang lebih rendah. Okay. Aktiviti pengeluaran, banyak terlibat dalam aktiviti sektor utama seperti pertanian dan juga hasil semula jadi. Okey.
Yang ni pekerja dia tidak mempunyai kemahiran yang tinggi. Okay? Mengutamakan penggunaan tenaga pekerja manusia dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Seperti macam ni lah kat ladang kelapa sawit, nak kumpul kelapa sawit di kilang. Okey. Yang ketiga adalah bidang penyelidikan. Okey, mempelbagaikan sektor ekonomi dalam menceburi sektor perindustrian. Okey, yang ni mengurangkan kebergantungan kepada sektor utama. Okey. So menjalankan R&D ni supaya berkembang seiring dengan negara maju. Okey, yang kedua adalah perubahan dalam guna tenaga. So perubahan dalam guna tenaga kita boleh tengok kat sini adalah penambahan bilangan pekerja. Okey, itu menunjukkan sektor itu sedang berkembang. Okay. Walau bagaimanapun ada beberapa sektor yang ambil pekerja sambilan. Okay. Yang ini menyebabkan bilangan pekerja yang dikira tidak begitu tepat. Dalam perkembangan dalam teknologi, okay, menyebabkan bilangan pekerja yang diperlukan dalam sesuatu sektor berkurangan. Okay. Walaupun sektor tersebut mengalami pertumbuhan pesat lah. So digantikan pekerja tu dengan teknologi. Okay, kepakaran guna tenaga berkemahiran tinggi, okay, sangat diperlukan untuk menggunakan teknologi. Okay, yang ini meningkatkan nilai kebolehpasaran guna tenaga dalam sesebuah industri. Maksudnya nak gunakan teknologi tu perlu orang yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Okay. Kita tengok trend pendapatan. Okay, untuk memenuhi permintaan barang dalam pasaran, okay, peniaga akan meningkatkan pengeluaran barang. Okay. Daripada pengeluaran barang tersebut, peniaga akan mendapat peningkatan pendapatan melalui peningkatan hasil jualan. Okay. Keuntungan diperolehi daripada hasil jualan tolakkan dengan kos perbelanjaan perniagaan yang sedang dijalankan. Okay, setiap hasil jualan produk perniagaan juga boleh mendapat sumber pendapatan daripada aktiviti sampingan yang lain lah. Contohnya daripada perniagaan tu, contoh disewakan bangunan. Okay, so dia akan dapat hasil daripada sewa bangunan. Ataupun keuntungan tadi dia laburkan dekat saham, so dia akan dapat dividen. Ataupun dia simpan duit di bank, dia akan dapat faedah. Okay, yang dekat bawah tu adalah penyata pendapatan ataupun akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, yang ni semua awak pernah tengok. Okay, so ini adalah jualan, tolakkan dengan kos jualan, awak akan dapat untung kasar. Okay, ini adalah perbelanjaan. Tolak semua perbelanjaan, awak akan dapat untung bersih sebelum cukai. Okay, yang ketiga dari aspek pertumbuhan ekonomi. Okay, pertumbuhan ekonomi menyebabkan perniagaan berkembang dengan pesat. Okay. Okay, keuntungan dalam perniagaan yang meningkat akan menyebabkan perniagaan membayar cukai yang tinggi kepada kerajaan. So bila perniagaan berkembang pesat, dia boleh bayar cukai yang tinggi kepada kerajaan. Okay, selain daripada itu, penduduk akan mendapat pendapatan daripada gaji upah yang semakin meningkat. Okay, kalau perniagaan tersebut dapat keuntungan yang banyak, dia pun boleh bayar, dia boleh meningkatkan lagi gaji-gaji pekerja dia. Okay. Okay, duit yang kerajaan dapat untuk bayar cukai tadi diperoleh untuk membangunkan negara termasuk dalam bidang ekonomi. Okay. Okay, kalau kita tengok daripada contoh ni, pada tahun berapa ni? Tahun 1998, negara mengalami kemelesetan ekonomi. Okay, so berdasarkan contoh dapat disimpulkan bahawa trend persekitaran pertumbuhan ekonomi terbagi kepada dua, iaitu kemerosotan dan juga perkembangan. Okay, jika trend dia merosot, negara akan menghadapi cabaran untuk memulihkan keadaan ekonomi. So awak tengok dekat rajah ni, okay, pada kemelesetan, okay, awak tengok kemelesetan yang sinilah. Okay, so apabila meleset, okay, penduduk tidak mempunyai wang ataupun pendapatan. Okay, fasa kemelesetan, penduduk tidak akan mempunyai wang ataupun pendapatan untuk membeli produk. So, apabila penduduk tak ada wang, dia tak boleh beli barang. Bila dia tak boleh beli barang, perniagaan akan rosot.
perniagaan merosot, dia tak boleh bayar cukai. So pendapatan kerajaan juga akan merosot. Kadar pengangguran juga akan meningkat. Ramai orang yang akan diberhentikan kerja. Okey. Yang kedua, fasa melambung. Okey, yang atas ni lah fasa melambung. Naik ke atas ni. Okey, ini adalah fasa melambung. So fasa melambung dia terbalik dengan fasa melisit tadi. Merosot, melisit. Okey, pada fasa melambung, perniagaan akan menambahkan pengeluaran kerana permintaan terhadap produk semakin meningkat. So, perniagaan perlukan ramai pekerja dan perniagaan mampu untuk membayar gaji dan upah yang tinggi. Okey, dan bila dia dapat keuntungan, dia akan bagi cukai kepada kerajaan. Kerajaan boleh bayar cukai, kerajaan boleh menggunakan cukai tersebut untuk perbelanjaan perbelanjaan negara lah. Okey. Okey, kita tengok undang-undang perniagaan. So undang-undang ni adalah satu peraturan yang termaktub dan ditentukan oleh sesebuah masyarakat untuk mengawal kelakuan dan tingkah laku anggota. Okey, so dalam perniagaan ada beberapa jenis undang-undang lah ni dalam masyarakat. Okey, kesihatan, pekerjaan, maklumat, perancangan, perlindungan pengguna, persaingan, periklanan, undang-undang syarikat dan juga persekitaran. So kalau awak tengok dalam buku ni, dia ada detail dia, so awak boleh baca dia kat sini. Okey, ini adalah berkaitan dengan undang-undang perniagaan. Okey, kita nak tengok analisis faktor-faktor yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan. Okey, bila cakap pasal faktor, faktor terbahagi kepada dua iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Okey. Untuk kita analisis, kita boleh buat analisis SWOT. Yang ni pun awak dah pernah buat analisis SWOT ni. Okey. So analisis SWOT ni merupakan analisis persekitaran keseluruhan yang melibatkan organisasi dalam aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Okey, tadi cikgu dah terangkan faktor dalaman. Dia adalah faktor yang boleh dikawal. So dalam analisis SWOT, okay, SWOT. So dalam analisis SWOT, yang dua ni adalah faktor dalaman, yang ni adalah faktor luaran. Okay. So faktor dalaman, dia akan memberi sama ada kekuatan ataupun kelemahan kepada organisasi. Okay, so untuk faktor dalaman kita tengok yang pertama adalah gaya pengurusan. So gaya pengurusan ni adalah teknik mengurus sesebuah perniagaan. Ada 5 jenis gaya pengurusan. Okay, yang pertama laissez-faire. Okay, laissez-faire ni dia punya keyword dekat sini adalah memberi ruang ataupun kebebasan kepada pekerja. Okey. Organisasi gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, sokongan menunjukkan tahap perhubungan yang baik terjalin antara pekerja dengan majikan. Okey. Walau bagaimanapun risiko kegagalan dalam tindakan. Okey, risiko kegagalan tu tetap wujud. Okey. Okey, yang ketiga adalah sederhana. Yang ini adalah tindakan majikan yang bijak dalam menjaga hubungan dengan pekerja mereka. Okey, yang ini tujuan dia memberi motivasi kepada pekerja untuk mencapai matlamat. Okey, yang keempat autokratik. Yang ini tindakan majikan yang tegas dalam mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, yang ni objektif tercapai tetapi akan menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pekerja. Okey, yang kelima adalah demokratik. Okay, menunjukkan tindakan majikan mengamalkan toleransi dan menjalinkan hubungan yang baik dengan pekerja dalam semua aspek. Okay, yang ni pekerja terus berusaha untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. So kalau dalam mungkin dalam bahagian C ataupun bahagian B dia tanya ataupun dia minta pandangan awak. Apakah gaya pengurusan yang sesuai diamalkan? Okay, let's say mula-mula dia gunakan laissez-faire. So laissez-faire tu
majikan terlalu memberi ruang ataupun kebebasan kepada pekerja untuk bekerja lah, ataupun dalam masalah tingkah laku. So organisasi gagal untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. So antara gaya pengurusan yang boleh dicadangkan adalah gaya pengurusan sederhana, dan yang kedua adalah gaya pengurusan demokratik. Okey, dari segi sumber manusia, yang ni pun dalaman. So sumber manusia ni awak ingat orang lah, tenaga pekerja yang bekerja. Okey, ada dua, sumber manusia dalaman, sumber manusia luaran. Okey, sumber manusia dalaman merujuk kepada pekerja yang sedang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Okey, manakala sumber manusia luaran, pengambilan pekerja dari luar organisasi. So apa kelebihan kekurangan dia? So yang ni awak baca kelebihan dan kekurangan sumber manusia dalaman, sumber manusia luaran. Okay, yang ketiga pemasaran. Okay, yang ni adalah satu sistem aktiviti yang dibentuk untuk merancang dari segi 4P itulah, harga, promosi, price, place dan juga promotion. Okay, ni elemen-elemen dalam 4P. Okay, yang keempat adalah pengeluaran. Ini proses menghasilkan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak yang tidak terhad. Kalau pengeluaran ni proses daripada input kepada output, okay, melalui aktiviti nilai tambah. Okay, keuangan, okay, merujuk kepada faktor-faktor kewangan lah, perakaunan, keuangan, okay, teknologi maklumat ni yang berkaitan dengan IT, ni R&D, okay. Ni faktor luaran. Okay, faktor luaran ni dia boleh memberi peluang dan juga ancaman kepada sesebuah syarikat. Tengok yang kat atas ni sudah tunjukkan. Okay, so dalam analisis SWOT, faktor luaran, yang ni, yang OT ni. Okay, so ni adalah peluang, yang 3 ni threat, ancaman. Okay. Okay, so antara faktor-faktor luaran yang kita tak dapat kawal adalah seperti politik, macam ni ada dasar GST, okay, ekonomi melisik, sosio budaya ni lebih kepada cara hidup. Okay, kalau tanya sosio budaya ni apa, ini adalah cara hidup. Okay, teknologi baru, ekologi berkaitan dengan isu alam sekitar. Okay, undang-undang yang digubal lah. Okay, undang-undang baru yang digubal. Okay, contoh masa COVID ni ada undang-undang baru, perniagaan tak boleh buka sampai pukul 10. So itu semua mempengaruhi perniagaan. Okay. Okay, bila analisis ni ada analisis SWOT lah, faktor dalaman, faktor luaran. Okay, ni awak dah pernah buat ni. Okay, kesan perubahan persekitaran terhadap organisasi perniagaan. Okay, dia ada 3 aspek yang terlibat. Yang pertama dari aspek pasaran. Okay, so dalam aspek pasaran, yang pertama adalah perubahan fashion dan gaya hidup pengguna. Okay, contoh dulu kita guna CD, sekarang kita dah download. Okay, lambakan barang import, okay, kemasukan barang import yang murah tanpa sekatan boleh menjejaskan perniagaan tempatan. Okay, macam contoh barang daripada China, terlampau banyak, ada banyak berlaku lambakan. So dia automatik dia akan menjejaskan pengeluaran produk-produk tempatan. Okay, pembangunan dalam teknologi memberi kesan kepada pasaran barang. Okay, contohnya kamera digital, telefon mudah alih, televisyen. So yang perubahan-perubahan dalam teknologi ni dia akan memberi kesan kepada dalam aspek pasaran. Pasaran tu melibatkan barang lah. Okay, yang kedua dari segi aspek trend. Okay, trend ni kita ada 3 juga. Yang pertama dari segi aspek guna tenaga. Okay, tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okay, kalau pengangguran di bawah 4%, kita panggil sebagai kadar pengangguran geseran ni. Okay, guna tenaga penuh ni maksudnya kadar pengangguran berada di bawah 4% ataupun kurang. Okay, ataupun kita panggil sebagai pengangguran geseran. Okay, dari segi aspek pendapatan, jumlah nilai pendapatan yang diterima individu untuk jangka masa tertentu biasanya setahun, sama ada daripada kegiatan produktif ataupun tidak produktif. Okay, macam cikgu lah. Cikgu dapat pendapatan, so pendapatan cikgu untuk setahun tu akan dinilai untuk bayar cukai. Okay, campur lagi dengan pendapatan-pendapatan lain.
Okey. Pertumbuhan ekonomi. Okey, trend pertumbuhan ekonomi negara yang semakin berkembang memberikan kesan positif kepada perniagaan. Okey. Dari segi aspek undang-undang, okey, yang ni kerajaan melindungi perniagaan daripada sebarang penipuan. Okey, ada pelbagai akta-akta yang telah dibuat untuk melindungi perniagaan daripada penipuan. Contohnya macam Akta Kontrak 1950. Ni, Akta Persaingan 2010. Okey, mewujudkan sistem perniagaan secara adil. Okey, yang ni kita ada Akta Persaingan 2010. Okey, melindungi hak semua pihak dalam perniagaan. Yang ni kita ada Akta Hak Cipta 1987. Okey, My IPO ni pun awak dah pernah jumpa kan? Okey, dalam bab 5. Okey, kita dah habis bab 2. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Bab 2. Cikgu, Ya. tadi kan cikgu cakap pasal bank kan? Okey. Bank CIMB Bank tu bank Malaysia ke? CIMB Bank, Maybank tu dia jatuh pada bank perdagangan. Okey. Bank dekat Malaysia ni ada pelbagai jenis. Okey, yang pertama kita ada bank pusat. Bank pusat tu kita ada satu je, Bank Negara Malaysia. Lepas tu kita ada bank perdagangan. Macam bank-bank lain ni kebanyakannya adalah bank perdagangan. Okey, dia yang memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Contohnya macam Maybank, Bank Islam. Okay, kita juga ada bank koperasi. Macam contoh bank rakyat. Okay, dia ada ambil yuran, dia ada sediakan faedah-faedah kepada ahli. Kita ada bank saudagar, kita ada bank pertanian. Okay, dia ada pelbagai jenis bank lah. So yang dalam topik tingkatan 4 ni awak akan belajar berkaitan dengan bank pusat. Okay, ada soalan lain? Cikgu, kalau agrobank tu like pertanian Agrobank berkaitan dengan pertanian. Okay, ada soalan lain tak? Okay, kalau tak ada soalan, so dalam ada masa lebih kurang, awak ada masa nantilah dekat rumah, awak siapkan bab 2, okay, soalan objektif dengan soalan struktur tu. Okay, so nanti kalau ada masalah boleh terus tanya cikgu lah. So nak tengok awak faham ke tak apa yang cikgu dah terangkan balik. Okay. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih cikgu.